Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam qawli. Allahumma shalli ala alihi. Bertemu kita kembali di kelas online tata bahasa asas bahasa Arab, dan kita sambung pelajaran kita di mana kita berhenti di muka surat 46, objektif kedua. Seperti biasa, sebelum kita sambung pelajaran kita ni, kita ingatkan semula apa yang telah kita buat sebelum ni. Sebelum tu, saya ingin menarik perhatian tentang apa yang saya postkan dalam grup kita, iaitu senarai semak apa yang telah kita pelajari selama ni. Jadi saya paparkan di paparan kita depan ni, iaitu senarai semak untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi perkara-perkara ini diharapkan kita telah menguasainya, kerana ini merupakan asas-asas yang akan membantu kita untuk menguasai seterusnya bahasa Arab ni. Jadi kalaulah ada di antara senarai semak yang disenaraikan ni ada yang tidak begitu pasti, haraplah supaya kita dapat menguasainya dengan mantap, kerana dikhawatiri dia akan mengganggu pelancaran penguasaan bahasa Arab kita. Jadi kita ingatkan sekali lalu, jadi nak belajar bahasa Arab ni kita kena tahu apa yang kita nak belajar, iaitu ilmu saraf dan ilmu nahwu. Apakah dia ilmu saraf? Jadi ilmu saraf tu kita kena tahulah, iaitu ilmu membentuk perkataan daripada huruf-huruf. Jadi ini kalau kita ditanya apa itu ilmu saraf, kita sepatutnya kita boleh menjawab dengan mantap, tidak ada masalah. Ilmu saraf bagaimana bentuk perkataan, dan bahasa Arab dia ada wazan. Jadi kita kena tahulah apa itu wazannya. Dan juga dari perspektif lain kita boleh kata satu perkataan itu yang tidak berbaris, kita nak bariskan perkataan itu bagaimana. Jadi kita nak membariskan perkataan itu kecuali baris akhir. Itulah ilmu saraf. Kerana baris akhir nanti itu ialah ilmu nahwu. Jadi ini kita kena harus jelas daripada awal. Setiap perkataan yang tidak berbaris itu, kita sepatutnya boleh membariskannya kecuali baris akhir. Kerana itu ialah kerja ilmu nahwu. Jadi kalau kita masuk ilmu nahwu, apakah ilmu nahwu? Ilmu membahaskan tentang ayat dan baris akhir. Jadi jangan dicampur adukkan kedua-dua ilmu ni. Kalau kita campur aduk, itu yang perjalanan kita tidak begitu mantap lah. Jadi kalau perkataan saja, tidak sepatutnya kita sebut baris akhir. Kitabun itu sebutan yang tidak tepat. Qalamun tak tepat tu. Wahidun tidak tepat, kerana dalam ayat nanti dia boleh wahidan, wahidin, wahidun. Tapi kita hanya menangani perkataan. Kenapa perlu sebut baris akhir? Jadi ini daripada awal kita kena jelas perkara ni. Jadi ilmu nahwu membariskan, membahaskan tentang baris akhir. Dan ilmu nahwu ini oleh kerana dia ayat, dia ada penceritaan. Maksud apa penceritaan? Mesti mencerita tentang suatu, cerita tentang apa dan apa ceritanya. Kalau tak ada cerita tentang apa dan apa ceritanya, itu bukan ayat. Bila dia bukan ayat, dia tergantung. Dan dua-dua rukun ayat ni hanya dibariskan yang baris depan. Yang lain takkan dibariskan yang baris depan. Jadi ini daripada awal kita kena tanam supaya bila kita buat praktikal nanti, praktikal kita insya-Allah pada latihan amal itu muka surat 155 lah. Insya-Allah kemudian. Jadi kita nak tahulah yang baris depan tu hanya untuk rukun ayat. Selain daripada rukun ayat, baris atas. Selain daripada rukun ayat ni apa? Dihuraikan masa, tempat, keadaan, sebab dan sebagainya yang telah pun kita bincangkan. Ini hanya untuk mengingat semula supaya kita jelas, dan pendekatan kita ialah mengulang-ulangkan supaya dimantap, bukannya sekali sebut dan kita lupakannya, tidak. Kemudian ada setengah situasi lepas perkataan tertentu, perkataan selepasnya baris akhirnya dibariskan dengan baris bawah. Dan ini seperti perkataan pembaris bawah dan adalah perkataan-perkataan lain. Jadi ini ialah apa yang dipelajari bila kita nak belajar ilmu
apa kita nak menguasai bahasa Arab, ilmu saraf dan ilmu nahwu. Baik, kemudian sebelum kita masuk pada wazan 5, kita nak lihatlah perbahasan bahawa perkataan bahasa Arab itu terbagi kepada 3. Ada kata nama dan ada ciri-cirinya tertentu. Yang paling ketara ialah alif lam. Kalau kata nama itu ada alif lam, apa maknanya? Kalau tak ada alif lam, apa maknanya? Jadi ini kita kena tahu. Maksudnya kita kena jelas benda ni. Jadi boleh ulanglah kalau rasa kurang jelas, rujuk balik pada YouTube kita insya-Allah. Kata kerja pula ciri-ciri yang khas dalam bahasa Arab ialah dia ada 4 aspek sebelum kita boleh menterjemahkan satu perkataan kata kerja daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Apakah aspek tu? Kita kena tahu dah berlaku atau belum berlaku. Itu yang pertama. Keduanya apa dia? Lelaki ke perempuan yang membuat kata kerja itu? Ketiganya apa? Bilangan tu yang membuat kata kerja tu. Seorang atau ramai. Dan yang akhir sekali, yang keempat, aspek keempat kata kerja itu pihak yang bercakap ataupun yang dilawan bercakap ataupun yang dipertuturkan tentangnya. Jadi setelah mengambil empat aspek ini, barulah kita boleh terjemahkan satu kata kerja daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. Jadi ini ciri-ciri bahasa Arab. Jadi kita kena jelas, kita kena hafal, kita kena kuasai aspek-aspek yang keempat ini, barulah kita boleh sebut. Sebut katabta, katabtu, katabtum, kataba, katabna dan sebagainya. Kerana itu ada makna-makna yang mengandungi 4 aspek. Baik, kemudian pembahagian perkataan bahasa Arab juga kepada kata huruf. Kata huruf ni tak ada masalah, dia tak banyak sangat, hanya kita perlu menghafal saja. Baik, ungkapan. Kemudian sebelum kita masuk wazan, kita ada ungkapan. Ya. Apa yang kita katakan ungkapan iaitu satu makna ditunjukkan oleh 2 perkataan. Itulah yang diistilahkan sebagai ungkapan. Dia ungkapan ni dia terbagi pada 2. Iaitu sama ada dia ungkapan sifat ataupun dia ungkapan bukan sifat. Dan kita telah bincangkan perkara ini, iaitu bagaimana kita nak membezakan di antara ungkapan sifat dan bukan sifat. Jadi ini perkara-perkara yang senarai semak yang kita perlu ataupun kita perlu faham daripada awal. Kalau rasa kurang jelas boleh tanya kemudian insya-Allah ataupun boleh rujuk pada YouTube kita yang kita dah upload. Ini semata-mata untuk mengingatkan semula dan kita teruslah untuk pada hari ini, iaitu pelajaran keempat, objektif kedua. Objektif pertama kita dah lihat apakah dia wazan 5 daripada 1 sampai ke 5 itu, iaitu ada kata kerja telah berlaku yang disebut sebagai al-fi'l al-madhi ataupun yang kedua ni ialah kata kerja sedang berlaku al-fi'l al-mudhari' dan yang ketiganya ialah pelaku bagi kata kerja iaitu ism al-fa'il dan yang keempat ni ialah menunjuk kepada makna di mana kata kerja berlaku padanya. Itu disebut ismul maf'ul dan yang terakhir sekali disebut al-masdar iaitu kata terbitan. Ini ialah wazan 5. Pentingnya kerana setiap kali kita jumpa perkataan dalam teks Arab, Al-Quran, doa dan sebagainya, kita sepatutnya boleh menyebut kelima-lima wazan ni. Kita boleh sebut kelima-limanya. Yang paling jelas ni alhamdulillah. Alhamdu dialah kategori masdar. Alhamdu. Kemudian kalau fi'il madhi ni bagaimana? Fi'il madhi ni ialah hamid. Mudhari' ni yahmad. Ism fa'ilnya hamid. Ism maf'ulnya mahmud. Jadi apabila kita sebut alhamdu, kita boleh sebut 5 tu sekali. Sepatutnya. Itu menunjukkan penguasaan kita terhadap ilmu saraf. Jadi ini perlu dilatih. Jadi ini sebagai pengenalan awal. Nanti insya-Allah kita jumpa teks dan sebagainya, kita akan huraikan lagi. Jadi selepas itu kita telah huraikan apakah dia kata kerja telah berlaku wazan bagaimana, iaitu fa'al, mulakan pada wazan fa'al telah berlaku. Kemudian sedang berlaku yaf'al dan pelakunya fa'il dan yang kena laku, yang perbuatan berlaku padanya disebut maf'ul dan kata terbitan fi'il. Jadi ini kita telah sentuh pada pelajaran sebelum ni. Dan hanya kita nak mengingatkan semula lah, dan kita nak membahaskan seterusnya nanti ada kaitan dengan ini lah, kerana kita dalam perbincangan tentang wazan 5, yang mana wazan 5 lah, wazan 5 ni akan dipecahkan seterusnya kepada wazan yang lebih pada 1000 itu Jadi tidak memang perlu kita menguasai konsep wazan 5 ni.
Baik, kita teruskan kepada objektif kita yang kedua. Jadi di sini hanya nak mengukur sajalah wazan 5 itu. Nak mengukurkan kenapa dia disusun begitu. Jadi perbahasannya begini ya. Jadi wazan 5 kita tahu ya. Pertamanya telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku. Kalau lihat dalam nota tu ada ya, yang dilaku dan kata terbitan ya. Kata nama terbitan. Baik, logiknya disusun begitu kenapa? Kerana apabila kita nak bercakap tentang suatu perkara tu, suatu kata kerja, perkara tu mesti dah berlaku. Kita tidak mampu menggambarkan suatu perbuatan kecuali dia telah berlaku. Oh, kita boleh kasih gambaran dia. Contohnya tidur. Dah berlakulah perbuatan tu, baru kita boleh sebut tidur. Dia tidur, dia telah tidur dan sebagainya. Ataupun duduk. Kita dah nampaklah perbuatan tu daripada berdiri dan duduk atau kerusi dan sebagainya, baru kita boleh sebut, oh itu perbuatan. Satu perbuatan iaitu duduk. Maksudnya begitulah. Jadi logiknya, sesuatu perbuatan kata kerja telah berlaku baru kita boleh kasih nama bagi ataupun kita boleh gambarkan perbuatan itu. Itu yang pertama. Kemudian apabila dia telah berlaku, ini berdua, apabila dia telah berlaku, memang kemungkinan dia akan berlaku lagi. Dia telah pun duduk, telah pun tidur, telah pun minum dan sebagainya. Kemungkinan dia akan ataupun dia sedang buat benda itu. Jadi itulah logiknya susunan. Mula telah berlaku, kemudian sedang berlaku. Baik, yang ketiganya. Yang ketiganya, apabila ada perbuatan telah duduk, ada perbuatan sedang duduk, mestilah ada orang yang melakukan perbuatan itu, yang menggambarkan seorang atau sesuatu yang melaksanakan perbuatan itu. Jadi itu ialah apa yang disebut sebagai kata pelaku. Mestilah ada pelakunya. Kalau makan adalah orang yang makan. Kalau tulis adalah penulis dan sebagainya lah. Itu yang nomor 3 logiknya. Itu yang pertama tadi telah berlaku, boleh berlaku lagi, sedang berlaku ataupun akan datang, dan ada pelakunya. Dan nombor 4-nya ialah apabila ada perbuatan, mestilah ada benda yang kena buat. Kalau makan ada benda yang dimakan. Kalau tulis ada benda yang ditulis. Kalau apa sajalah, mestilah ada benda yang kena buat. Kecualilah perbuatan itu bersifat tidak ada apa-apa. Contohnya suka. Jadi suka dia rasa riang, tapi tak ada benda yang riang tu berlaku pada sesuatu. Ataupun perkataan seperti keluar, dia keluar. Okey, tak ada, dia yang keluar, dia telah keluar, dia sedang keluar, dia yang keluar, tapi nak mengatakan ada benda yang keluar tu lain sikit. Maksudnya ada setengah perkataan ataupun perbuatan tidak dapat kita nak bentuk dia untuk menunjukkan kepada perbuatan berlaku kepadanya. Tetapi kalau mengeluarkan itu lain. Kalau mengeluarkan lain dengan keluar. Kalau mengeluarkan, telah mengeluarkan, sedang mengeluarkan, orang yang mengeluarkan, benda yang dikeluarkan. Itu boleh. Tapi setengah perkataan itulah sifat bahasa yang kadang-kadang dia boleh dibentuk dalam semua imbuhan, kadang-kadang dia tak boleh dibentuk. Jadi di sini nombor 4 ni, kalau ada pelakunya mesti adalah yang berlaku, perbuatan itu berlaku kepadanya. Contohnya kalau ada yang dibaca, ada yang ditulis, dalam contoh di sini ada yang dicipta, itu makhluk dan seterusnya. Dan yang kelima ni kita nak beri satu nama kepada keseluruhan itu. Keseluruhan proses ataupun keseluruhan makna itu telah berlaku, sedang berlaku, pelaku yang dilakukan, kasih nama lah. Jadi itu ialah perlakuan ataupun benda yang kita nak beri nama tu, dan kita dari segi bahasa kita sebut kata terbitan. Kalau tolong, ada telah tolong, sedang tolong, penolong, yang kena tolong, dan pertolongan. Dan begitulah semua perbuatan yang boleh kita bentuk dalam wazan 5 ini. Jadi ini pembahasan ini hanya untuk memantapkan lagi ya, supaya kita boleh menghafal turutan ini. Jadi elok kita hafal pada sekarang turutan ini ialah telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku, dan kata terbitan. Jadi kalau bahasa Arabnya kita sepatutnya bolehlah sebutnya fa'al, yang pertamanya fa'al, yang keduanya yaf'al, dan dalam gambaran kita kena tahulah ataupun kita kena ingat bahawa fa'al ni telah buat. Kalau yaf'al sedang buat. Jadi ini yang kita kena biasakan supaya kita dapat memahami. Apabila kita baca nanti kita tahu terus ini telah berlaku, ini sedang berlaku dan sebagainya. Kemudian pelakunya wazan ialah fa'il. Sebutan itu kita kena biasakan sebutan, bukannya fa'il. Fa'il panjang sikit, ada 2 harakat. Tak boleh kata fa'il. Fa'il lain sikit, maknanya akan berubah.
iaitu fa'il, iaitu orang yang melakukan. Nanti kalau kita jumpa kata kerja lain atau perkataan lain, kita akan nampaklah. Khaliq, bila sebut khaliq, kita nampak dah. Itu maksud apa? Orang atau benda ataupun yang melakukan satu perbuatan, iaitu yang melakukan ciptaan. Itulah pencipta. Kalau tulis, penulis. Jadi bila kita sebut penulis, gambaran kita kepada orang yang melakukan. Bukan perbuatan itu, tapi lebih tertumpu kepada yang melakukan suatu perbuatan. Itu ialah wazan ketiga. Jadi fa'al, yaf'al, fa'il. Yang keempat ialah maf'ul, benda yang berlaku suatu perbuatan kepadanya. Contoh kalau khalaq telah cipta, yakhluq sedang, khaliq pencipta, makhluk yang dicipta. Itulah makhluk itu, atau makhluk yang ada sekarang ni. Baik, dan yang terakhir ni kasih nama. Kita beri nama kepada perbuatan itu, penciptaan, penulisan, perlakuan, dan apa sajalah. Jadi di sini wazannya banyak. Wazan ni ialah, di antaranya ialah fi'il, iaitu wazan untuk menunjukkan kata terbitan bagi sesuatu perbuatan. Jadi di sini digunakan fi'il kerana ada wazan-wazan lain. Ya. Baik, jadi ini turutan yang 5 ni. Jadi sebaik-baiknya lah kita menghafal dari sekarang. Tak banyak ni, 5 saja. Kita boleh sebut ya. Kelima-lima itu, iaitu telah berlaku fa'al, sedang berlaku yaf'al, dan kita kena nampak maknanya. Kemudian pelaku yang melakukan suatu perbuatan itu fa'il. Kemudian yang kena laku ialah maf'ul. Dan nama kata terbitan bagi semua itu ialah fi'il. Jadi kalau kita boleh hafal, kalau boleh sekarang juga, taklah nak harapkan sekarang juga ya, tapi kita kena ada usaha untuk menghafal supaya yang lain nanti senang kita kiaskan. Itu pentingnya. Dan kita ini ialah kata apa ni, kumpulan kata kerja yang pertama. Dia ada kata kerja lain nanti ya, kata kerja yang banyak lagi. Sampai 10 yang telah kita tunjukkan pada pertemuan yang telah lepas. Jadi mungkin kita boleh tunjukkan sekali lagi ya, iaitu muka surat 207. Okey, kalau kita pergi ke 207 sekarang ni, kerana kita nak pastikan ataupun kita nak mengingat semula 207 yang kita dah buat pun sebelum ni. Ini kumpulan yang pertama ni. Jadi kita sepatutnya dah hafal lah. Fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il. Kumpulan kedua, kata kerja kedua nanti, sama juga telah berlaku ini. Sedang berlaku yang ni. Pelaku di sini, yang kena laku di sini, dan kata terbitannya begini. Jadi yang kedua nanti dia tidak sebut fa'al, ini fa'al. Dia akan disebut fa'al. Kemudian sedang berlakunya, dia tak sebut yaf'al. Dia akan menjadi yufa'il. Kemudian pelakunya dia tidak sebut fa'il. Dia akan disebut mufa'il. Yang kena laku, dia tidak sebut maf'ul, dia akan disebut mufa'al. Bezanya pada bawah ni mufa'il, ini mufa'al. Kemudian kata terbitannya dia tidak sebut fa'il seperti ini, tetapi dia akan disebut taf'il. Jadi ini yang kita pentingnya kita hafal dulu, kumpulan pertama ni. Kita hafal kerana kita akan kiaskan benda wazan 5 ni kepada kumpulan yang kedua. Jadi ini memang perlu kita hafal lah, tak boleh lari ya. Kalau tidak kita nak baca teks sampai pada macam mana. Jadi kita kena tahu wazan ni supaya kita boleh anggarkan ini wazan yang mana satu, ataupun ini daripada kategori mana, ataupun kumpulan kata kerja yang mana. Jadi ini sebagai gambaran awal ya. Dan kalau dilihat di sini muka surat sebelumnya, ini contohnya lah. Contohnya, kalau wazan kata kumpulan kata kerja pertama digunakan perkataan ataupun kata kerja amil. Amil maknanya bekerja. Ya'mal sedang bekerja. Amil orang yang bekerja. Ma'mul benda yang dikerjakan. Kemudian amal itu ialah pekerjaan. Kalau keduanya, kumpulan kata kerja kedua ialah balagh, iaitu menyampaikan. Kalau sedang menyampaikan, yuballigh. Kalau orang yang menyampaikan, muballigh. Kalau benda yang disampaikan, mubalagh. Kalau kata terbitan bagi proses itu dipanggil tabligh. Dan sampailah ke 10 nanti. Jadi kita nak kasih gambaran awal ni supaya kita cuba menghafal wazan 5 ini, yang kumpulan kata kerja yang pertama dulu. Kerana memang tak boleh tidak, kita akan balik pada kumpulan kata kerja kedua, yang ketiga, keempat, kelima sampai ke 10.
Dan tiap-tiap ni nanti kita akan bincangkan ada pecahannya. Fa'al ni ada pecahannya. Yaf'al pun ada pecahannya, fa'al pun ada pecahannya, maf'ul ada pecahannya dan fa'il ada pecahannya. Jadi itu yang kita nak tekankan di sini. Yang penting ni wazan 5 ni kita kuasai supaya kita boleh terus menguasai bahasa Arab ni dengan keadaan yang mantap, tidaklah tebuk sana sikit ya. Kita nak melalui satu proses ataupun satu susunan yang teratur. Jadi ini yang dikatakan wazan 5 ya, ataupun kepentingan wazan 5 dan telah diterangkan rasionalnya. Baik, kita sambung kita punya perbincangan iaitu di muka surat 46. 46. Sambung perbincangan kita. Kita dah sentuh objektif kedua ni. Jadi kita teruskan objektif seterusnya. Jadi di sini dihuraikan dalam objektif kedua ni, dalam jadual ni. Jadi nak dimantapkan lagi. Jadi pertamanya kata kerja telah berlaku, iaitu fa'al, dan nama istilahnya dalam bahasa Arab iaitu al-fa'il al-madhi. Kalau sedang berlaku, yaf'al wazan dia, istilahnya ialah al-fa'il al-mudhari'. Kemudian kata nama pelaku, wazan dia fa'il, istilahnya isim al-fa'il. Dan kata nama yang dilaku, wazannya maf'ul, istilahnya dalam bahasa Arab ialah isim al-maf'ul. Dan kata nama terbitan fi'il, istilahnya ialah masdar, al-masdar. Jadi ini sebagai istilah kita nak perkenalkan. Tak perlu kita hafal, yang penting kita faham konsepnya. Telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku dan kata terbitan. Jadi kalau sebut fa'il, kita tahulah ini merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Kalau disebut maf'ul, ini merujuk kepada benda yang perbuatan berlaku pada dia. Kalau disebut yaf'al, ini menunjukkan bahawa sedang berlaku, perbuatan itu sedang dibuat oleh seorang. Kalau digunakan fa'al, ini menunjukkan bahawa kata kerja itu telah berlaku pada suatu masa di zaman yang sebelum pertuturan. Dan kalau nak kasih nama dia seperti penulisan, pertuturan, apa sajalah, kita gunakan kata terbitan fa'il. Dan kata terbitan ni banyak, jadi kita sentuh nanti insya-Allah di masa akan datang. Jadi ini ialah wazan 5 dan turutan dia. Jadi saya nak tekankan sekali lagi, elok kita menghafal ni. Dan menghafal secepat mungkin, boleh disebut dengan cepat dan mengetahui apa yang kita sebut tu. Kadang-kadang kita sebut je tapi kita tak faham benda yang kita sebut tu, itu yang masalah. Tak boleh nak berkembang lah. Jadi bila kita sebut fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il, kita nampak ke semua tu. Telah berlaku, sedang berlaku, fa'il, pelaku, maf'ul, yang kena laku, dan fi'il, perlakuan. Jadi kita boleh sebut di mana-mana saja. Boleh sebut fa'al, boleh sebut fi'il, boleh sebut maf'ul, boleh sebut fa'il, boleh sebut yaf'al, kita nampak apa maknanya. Tapi kita kena faham turutan begitulah untuk memudahkan pembelajaran. Jadi ini saya harap ada usaha kita untuk menghafal dan menguasai ini. Kerana selepas ini kita akan kiaskan kepada wazan-wazan ini. Objektif ketiga. Jadi sekarang ni kita nak, ini samalah. Maksudnya kita telah menghuraikan sedikit tadi tentang wazan 5. Dan ini hanya nak mengukuhkan lagi. Jadi sekarang objektif ketiga kita ialah untuk menterjemahkan makna setiap wazan 5 daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Baik, ada beberapa isu lah di sini. Jadi pertamanya, oleh kerana setiap wazan daripada wazan 5 mempunyai makna tersendiri, ia perlu diterjemahkan dengan tepat. Agar bila kita nak memahami satu makna itu dalam bahasa Arab tu, kita boleh memahaminya dengan jelas. Jadi huraiannya seperti berikutlah. Wazan kata kerja telah berlaku iaitu fa'al. Wazan ini perlu diterjemahkan dengan meletak kataan telah. Itu biasalah, ataupun itu memang logik lah, kerana bahasa Melayu tak ada. Ataupun bahasa Arab dengan bahasa Melayu lain sikit. Jadi apabila kita jumpa perkataan fa'al, kita sepatutnya lah kita ada dalam pemikiran tu, kita kena letak telah untuk menunjukkan dia telah berlaku. Jadi perkataan katab contohnya tidak melai diterjemahkan sebagai tulis, tetapi telah tulis, dan seterusnya lain. Jadi contoh lain, jawapan bagi soalan di mana Ahmad. Contohnya kita nak tanya Ahmad mana? Kalau kita sebut raja, maksudnya apa? Dia telah pulang. Jadi ini untuk menunjukkan bahawa makna tu
menunjukkan bahawa perkataan kata kerja ini diterjemahkan dengan betul. Kalau kita kata dia pulang, kemungkinan tidak jelas. Kalau kita kata dia pulang, kemungkinan ada makna bahawa dia akan pulang dan sebagainya. Tapi kita nak terjemahkan perkataan raja', iaitu wazan pertama fa'al ni, kita perlulah meletak perkataan tambahan, iaitu telah pulang. Dia telah pulang. Begitulah seterusnya, kata kerja sedang berlaku, yaf'al ni, kita ini ialah menunjukkan makna sekarang. Wazan yaf'al ni menunjukkan makna sekarang dan juga makna yang akan datang. Jadi mengikut kesesuaian ayat tu, dia perbuatan sedang membuka dalam ayat Ahmad sedang membuka tingkap di biliknya akan dilambangkan dengan yaftah. Dia tak boleh kata fatah. Kalau wazan pertama tu ialah fa'al. Jadi kalau kita nak kata Ahmad sedang buka tingkap di biliknya, kita kena gunakan wazan yang kedua, iaitu yaf'al, dan kiasannya di sini ialah yaftah. Jadi kalau ayat Arabnya ialah Ahmad yaftah asy-syubbak fi ghurfatih. Jadi Ahmad sedang membuka tingkap di biliknya. Jadi kalau kita masuklah ilmu nahwu sedikit, kita akan bariskan kaf ni dibariskan dengan baris atas. Kerana apa? Kerana dia ialah objek bagi perbuatan buka. Dia sedang buka, ada benda yang dibuka, iaitu tingkap. Jadi benda yang kena buka dalam konteks ilmu nahwu, baris akhir ini dibariskan dengan baris atas. Baik, tapi kita tidak di sini, kita hanya nak membincangkan wazan yang mana kita gunakan untuk melambangkan sesuatu makna. Jadi sekarang ni sedang buka, kita mestilah gunakan wazan yaf'al, tak boleh wazan fa'al. Baik, contoh yang lain. Perbuatan akan membuka dalam ayat akan buka tingkap di biliknya sebentar lagi, kita gunakan juga yaftah, kerana yaftah, wazan yaf'al, dia boleh menunjukkan makna sekarang atau makna akan datang. Tapi dalam ayat ni ada perkataan sebentar lagi. Jadi kita tahulah maksudnya yaftah ni tidak menunjukkan sekarang. Dia menunjukkan akan datang, kerana ada ungkapan yang menunjukkan perbuatan itu akan dilakukan selepas bercakap ataupun dalam masa yang akan datang. Jadi kita gunakan juga perkataan yaftah, dan di sini maksudnya dia akan membuka. Jadi dalam ayatnya Ahmad yaftah asy-syubbak fi ghurfatihi ba'da qalil. Ba'da qalil maksudnya sebentar lagi, selepas qalil sedikit. Tapi itulah orang Arab gunakan begitu, iaitu ba'da qalil maksudnya sebentar lagi, selepas sedikit masa. Begitulah. Baik, perbuatan membuka dalam ayat Ahmad membuka tingkap di biliknya setiap hari juga digunakan wazan ataupun kata kerja sedang berlaku, kerana dia melambangkan perbuatan yang berterusan. Maksudnya ini adalah adat. Bila kita nak menceritakan tentang adat sesuatu yang berlaku berterusan, kita gunakan kata kerja sedang berlaku. Kita tak boleh gunakan kata kerja telah berlaku, kerana telah berlaku menunjukkan masa suatu perbuatan itu telah berlaku. Jadi di sini ayat ini ialah Ahmad yaftah, Ahmad membuka asy-syubbak, tingkap, fi ghurfatihi kulla yaum, setiap hari. Jadi kita tak boleh guna fatah. Kalau kita gunakan fatah, kita semata-mata nak menceritakan tentang sesuatu yang telah berlaku sebelum ini. Tapi kalau nak melambangkan sesuatu yang berterusan, kita gunakan kata kerja sedang berlaku, iaitu wazan yang nombor 2 itu yaf'al, yaftah. Baik, jadi ini adalah contoh penggunaan wazan-wazan, iaitu wazan pertama ataupun kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku. Baik, wazan pelaku pula, kata nama pelaku, bagaimana nak menggunakannya, apakah yang dia lambangkan. Jadi, wazan ini menunjuk kepada orang yang melakukan satu perbuatan ataupun sumber atau punca bagi suatu perbuatan itu. Perbuatan tulis, kata kerja tulis ini, sekiranya dilakukan oleh seorang pelajar, maka pelajar itu akan dipanggil sebagai yang menulis, ataupun kita boleh sebut penulis. Pelajar itu juga boleh disebut penulis. Jadi pelajar itu boleh disebut penulis. Jadi katib, wazannya ialah fa'il katib.
Jadi lihat contoh beginilah, contoh-contoh ni untuk beberapa kata kerja. Jadi kalau bahasa Melayu tulis kata kerja dia, kalau imbuhan pe jadi penulis. Kalau tolong, penolong, tolak, penolak, cipta, pencipta, jelas. Jelas lain sikit kerana jelas itu menunjuk kepada sesuatu yang jelas. Jadi dalam bahasa dia lain sikitlah daripada kebiasaan ini. Kita tak boleh kata penjelas. Baik, kalau bahasa Arab begini. Kalau katab telah bekerja, telah menulis, kalau wazan fa'al dia akan jadi katib, panjang sebutannya, dan baris bawah selepasnya katib itu ialah penulis. Kalau nasar telah menolong, kalau wazan fa'il nasir. Oh ni baris bawah yang bukan baris atas. Saya harap baik dalam buku tu insya-Allah. Okay, nasir. Nasir. Oops. Nasir iaitu penolong. Kalau tolak, telah tolak dafa. Kalau orang yang menolak, benda yang menolak atau penolak disebut dafi'. Jadi dalam konteks pertuturan dafi' ni dia boleh disebut sebagai faktor, faktor yang menolak sesuatu itu. Kemudian kalau khalaq telah mencipta, orang yang mencipta atau yang mencipta itu disebut khaliq, iaitu pencipta. Dan ini yang lain sikit tadi. Kalau wadah maknanya telah jelas. Kalau yang telah jelas, yang jelas tu dia disebut sebagai wadih. Tapi ini bukanlah menunjukkan bahawa dia orang yang jelas, tapi benda yang jelas. Maksudnya perbuatan jelas tu datang daripada. Jadi ini mungkin agak lain sikit dalam bahasa Melayu, tapi digunakan begitu. Suatu yang jelas tu kita boleh sebut dia wadih. Jadi dia yang jelas. Suatu yang jelas dia wadih. Ini sebagai contoh saja. Dan ada contoh lain. Kalau masuk, dakhal, orang yang masuk atau benda yang masuk itu disebut sebagai dakhil. Kalau rojak, kembali atau pulang, orang yang kembali itu disebut sebagai raji'. Yang disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang-orang yang kembali. Jadi sebagai contoh sini, contoh-contoh di atas, untuk menunjukkan bahawa kita boleh letak pe di awal satu kata kerja untuk menunjukkan kepada makna-makna yang dalam wazan fa'il. Jadi pelaku, penolong dan sebagainya. Dan wazan keempat lamah pun saya rasa kita tak sempat nak bincangkan. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan ini pada sesi yang akan datang. InsyaAllah.